Okey, baik. Pertemuan negara anggota ASEAN kali ini amat signifikan kerana dunia di persimpangan dilema dalam konteks geopolitik, perpecahan dan sikap pelindungan ekonomi. Dan panji ASEAN yang sentiasa neutral dan terbuka dalam berdagang harus dicatur dengan baik bagi mewujudkan sinergi kuasa tengah yang gah. Dan hari ini beberapa siri mesyuarat pada sidang kemuncak ASEAN dan negara bukan ASEAN juga akan berlangsung dan rakan setugas Syaf Shukri bersedia langsung dari Laos. Mungkin Syaf boleh kongsikan apa perincian dan juga apa yang akan menjadi tumpuan sepanjang hari ini, Syaf? Baik, terima kasih Ashraf Hasnan, dan semestinya hari ini diteruskan dengan pelbagai agenda yang telah diatur untuk sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan 45 dan sidang-sidang yang berkaitan. Dan pastinya telah saya kongsikan semalam juga antara yang menjadi perhatian hari ini pastinya sidang kemuncak ASEAN bersama China, sidang kemuncak ASEAN bersama Korea Selatan, sidang kemuncak ASEAN bersama Jepun dan seterusnya akan diadakan pula sidang kemuncak ASEAN campur tiga yang melibatkan ketiga-tiga negara tersebut antara China, Korea Selatan dan juga Jepun. Dan selain itu juga Ashraf, berlaku beberapa pertemuan yang telah disusun dalam agenda untuk Malaysia hari ini, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual akan mengadakan pertemuan dua hala atau bilateral bersama dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan beliau juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Thailand. Saya percaya buat pertama kalinya selepas Petong Tan Sinawat menjawat jawatan tersebut. Dan seterusnya pada sebelah petang, Perdana Menteri dijadual akan mengadakan pertemuan dua hala dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Antony Blinken, dan itu antara highlight of the day untuk hari ini. Dan pastinya semalam Ashraf, di sidang plenary Perdana Menteri telah mengeluarkan beberapa saranan bagi suara Malaysia di peringkat ASEAN khususnya yang menggesa untuk negara-negara anggota ASEAN untuk terus bersatu mengelakkan perpecahan di tengah peningkatan ataupun ketegangan di peringkat global. Seperti yang kita tahu ketika ini beberapa isu yang mencengkam rantau Asia Tenggara terutamanya melibatkan pertikaian di Laut Cina Selatan. Kita juga melihat kepada krisis kemanusiaan di Myanmar dan bagaimana kita boleh nak mengaitkan pendirian ASEAN sendiri melihat kepada konflik geopolitik yang terus berlaku di rantau Asia Barat dengan peningkatan serangan oleh rejim Israel ke atas Palestin, dan juga seperti kita tahu berlaku pada September lalu peningkatan ketegangan berlaku di mana Israel melancarkan serangan ke atas Hizbullah di selatan Lebanon. Dan pastinya hari ini agak signifikan kerana pertemuan negara-negara ASEAN bersama dengan negara-negara bukan ASEAN ataupun rakan dialog secara khususnya. Ingin saya tekankan di mana seperti saya sebutkan tadi, Perdana Menteri Malaysia akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Justin Trudeau dan juga Antony Blinken. Namun di peringkat ASEAN sendiri, pemimpin-pemimpin blok ASEAN akan mengadakan pertemuan dengan Antony Blinken dalam satu sidang ASEAN dan juga Amerika Syarikat. Dan pastinya ia akan melihat kepada bagaimana ASEAN akan terus menyatakan pendirian, melihat kepada ketegangan konflik yang berlaku di seluruh dunia ketika ini, bagaimana saranan untuk mencapai matlamat pembangunan mampan itu mungkin antara yang akan disuarakan. Seterusnya melihat kepada apa pergerakan Amerika Syarikat ataupun apa visi dan misi Amerika Syarikat selepas ini. Kita tahu pada November ini akan berlaku perubahan tampuk pimpinan di White House, dan bagaimana visi pemimpin ataupun presiden yang baru sama ada Donald Trump atau Kamala Harris akan mampu, orang kata, akan mampu memberikan sinergi yang baik kepada blok ASEAN itu sendiri, Ashraf. Syaf, sudah tentu kalau kita bercakap berkenaan dengan blok ASEAN ini, kita tidak boleh lari daripada data dan juga fakta, di mana kalau kita perincikan kepada laporan World Economic Forum, Chief Economist menyatakan bahawa kalau kita bercakap dari segi kestabilan dan juga pengukuhan ekonominya itu di blok rantau di Asia Selatan dan juga Asia Timur termasuk Pasifik merupakan blok ataupun dari segi geografinya yang paling akan melihat paling mengukuh ekonominya pada berakhir tahun ini sehingga membawa ke tahun hadapan. Bagaimana Syaf melihat bahawa topik-topik isu-isu berkait dengan ekonomi, isu-isu melibatkan perdagangan serantau dan juga nak memanfaatkan lebih 680 juta rakyat di seluruh rantau ASEAN ini dalam meletakkan posisi ASEAN yang lebih baik di peringkat global, Syaf?
Baik Ashraf, sebab itu kalau nak dikatakan kita melihat apa yang disarankan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk Blok ASEAN untuk sentiasa tidak berpecah dan mengambil pendirian berkecuali Ashraf. Kerana kita tahu sekiranya ASEAN mengambil pendirian untuk memihak kepada mana-mana blok ataupun mana-mana negara-negara tertentu, ianya mungkin akan menyebabkan satu orang kata kerugian kepada blok ini sendiri dan melihat kepada konflik ketegangan. Kalau kita lihat sejarah daripada konflik ketegangan yang berlaku ketika ini melibatkan pertikaian di Laut China Selatan, bagaimana negara ASEAN dan juga negara bukan ASEAN yang melibatkan China ketika ini, dan pastinya rundingan demi rundingan, dialog demi dialog diperlukan bagi memastikan isu ini tidak orang kata tidak akan mencengkam ataupun tidak akan membawa kerugian yang teruk kepada kedua-dua ASEAN dan juga China sendiri. Dan secara langsung juga ya, hubungan mengambil pendirian berkecuali dan tidak menyebelahi mana-mana pihak ini sememangnya satu orang kata cara ataupun kaedah yang terbaik, inisiatif terbaik dalam mendepani cabaran di peringkat global. Dan pastinya ASEAN, kalau kita tahu untuk hari ini beberapa pertemuan langsung, beberapa dokumen akan ditandatangani melihat kepada situasi-situasi terkini, melihat ataupun menilai kepada apa yang berlaku, risiko-risiko yang berlaku disebabkan ketidaktentuan geopolitik di peringkat global. Pastinya akan ada satu kata putus ataupun orang kata resolusi yang mungkin boleh dipersetujui oleh semua negara-negara anggota ASEAN untuk diguna pakai dalam memastikan pendirian ASEAN itu kekal, Ashraf. Bagi memastikan apa jua yang berlaku di peringkat global, apa saja ketegangan geopolitik di mana-mana bahagian di dunia ini tidak akan mengganggu rancangan perdagangan ataupun perdagangan dan juga perjalanan untuk menuju ke arah ekonomi keempat terbesar di peringkat global seperti yang telah direncanakan menjelang tahun 2030, Ashraf. Syaf, mungkin akhir sekali berbaki dalam 1 minit setengah ini. Bagaimana Syaf melihat bahawa isu-isu ketegangan terutama di peringkat ASEAN seperti Syaf katakan tadi melibatkan isu di Rakhine State Myanmar dan juga melibatkan Nine Dash Line tuntutan China dan sebagainya di Laut Cina Selatan. Bagaimana ini sebenarnya perlu diselesaikan pada ketika ini ataupun Malaysia bertanggungjawab besar sebagai pengerusi ASEAN tahun hadapan, berperanan besar dalam nak memastikan perkara-perkara yang boleh dikatakan remeh-temeh seperti ini perlu diselesaikan dengan segera, Syaf. Baik Ashraf, kita tahu tahun depan Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN dan pastinya tanggungjawab itu besar. Namun tidak boleh diserahkan 100% kepada satu negara untuk memikul tanggungjawab ataupun melihat kepada konflik yang telah berlaku selama beberapa tahun, kerana kita tahu apa yang berlaku di Myanmar. Ya, kita tidak memfokuskan kepada satu etnik semata-mata kerana apa yang berlaku di Myanmar ialah satu penindasan yang berlaku terhadap beberapa kumpulan etnik minoriti di sana. Jadi bukan setakat di peringkat ASEAN sebenarnya, Malaysia sudah memainkan peranan yang cukup besar. Kalau kita lihat ketika Unggah kali ke-79 yang lepas, Malaysia menerusi Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Luar, telah menggesa OIC ataupun Pertubuhan Kerjasama Islam dan juga ASEAN sendiri dan juga Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mengambil langkah yang progresif dan proaktif bagi memastikan isu kekejaman ataupun isu serta konflik yang berlaku di Myanmar ini dapat dihentikan. Oleh itu saya percaya dalam pertemuan kali ini pemimpin-pemimpin ASEAN yang berkumpul serta pemimpin-pemimpin rakan dialog dari peringkat global seperti Kanada, India, China, Amerika Syarikat semua akan mampu mendatangkan atau memikirkan satu solusi yang berkesan, kerana sekiranya isu ini berpanjangan ianya akan memberikan kesan, kerana kita tahu kesan yang berlaku ketika ini bukan saja orang kata mengganggu kestabilan di negara Myanmar itu sendiri, kerana apa yang berlaku telah menyebabkan penduduk di negara Myanmar itu sendiri keluar dan mendapatkan perlindungan serta suaka politik di beberapa negara Asia Tenggara seperti di Malaysia dan Indonesia. Dan selain daripada itu juga seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Mohamad Hassan, Menteri Luar, isu yang berlaku di Myanmar ini tidak boleh dilepas pandang oleh setiap peringkat, bukan saja di peringkat ASEAN namun di peringkat global secara keseluruhannya, kerana dengan apa yang direkodkan negara itu ketika ini, kalau dilihat daripada prestasi ataupun indeks jenayah melibatkan pemprosesan dadah, job scam dan juga beberapa perkara lain. Dan itu seterusnya, mungkin itu merupakan satu perspektif jenayah rentas sempadan juga, Ashraf, harus dilihat bagaimana kejadian-kejadian ini ataupun sekiranya satu resolusi yang kuat, yang kukuh tidak ditegah, tidak diusahakan oleh negara-negara di peringkat global, semestinya perkara ini tidak akan dapat diselesaikan
Baik. ketika ini ataupun resolusi-resolusi yang mungkin dipersetujui tidak akan dapat direalisasikan ketika ini ataupun baik ketika mana Malaysia menjadi pengerusi ASEAN tahun hadapan, Ashraf. Okey, baik. Terima kasih Syaf Syukri. Selamat menjalankan tugas dan kita menantikan banyak lagi laporan lain dan dalam buletin-buletin awal ini seterusnya akan dibawakan oleh Syaf langsung dari Vientiane, Laos bersempena dengan sidang kemuncak ASEAN kali ke-44 dan 45. Baik.